sejarah perkembangan jadual perkala. Jadual perkala ialah satu carta di mana saintis mengelaskan unsur-unsur mengikut sifat kimia dan sifat fizik dia. Beberapa saintis telah menyumbang kepada pembinaan jadual perkala. Jadi dalam video ini kita akan bincang saintis-saintis yang menyumbang kepada pembentukan jadual perkala. Yang pertama adalah Johann Dobereiner. Johann Dobereiner mula-mula dia mengelaskan unsur mengikut triad. Triad ini adalah unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama. Contohnya, unsur-unsur yang dinamakan sebagai pembentuk alkali. Jadi ketiga-tiga unsur ini mempunyai sifat kimia yang sama dan Dobereiner dapati bahawa purata jisim atom ini adalah jisim atom. Purata jisim atom itu adalah sama dengan jisim atom unsur yang berada di tengah-tengah ini. Okay? Begitu juga dengan pembentuk garam. Ketiga-tiga unsur ini mempunyai sifat kimia yang sama. Juga purata jisim atom adalah sama dengan 80 atau 81. Okay. Jadi ini adalah cubaan pertama yang dilakukan oleh Johann Dobereiner, iaitu dia membahagikan unsur mengikut triad di mana unsur-unsur itu mempunyai sifat kimia yang sama dan juga purata jisim atom adalah sama dengan jisim atom bagi unsur yang berada di tengah-tengah ini. Bagaimanapun, triad ini tak berapa berguna sebab hanya beberapa unsur sahaja yang boleh dimasukkan ke dalam triad. Banyak unsur tidak boleh dimasukkan ke dalam triad ini. Okay? Selepas itu, John Newlands. John Newlands ini, dia menyusun unsur-unsur dengan menggunakan jisim atom relatif mengikut tertib jisim atom relatif menaik. Dia susun daripada yang paling ringan kepada yang paling berat. Okay? Dan dia dapati bahawa sifat kimia bagi unsur-unsur ini berulang selepas 7 unsur. Iaitu daripada lithium, beryllium. Selepas unsur yang ke-7, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi unsur yang ke-8 ini, dia mempunyai sifat kimia yang sama dengan unsur yang pertama. Okay. Ini adalah seperti nokta-nokta muzik, iaitu do, re, mi, fa, sol, la, ti. Selepas ti itu dibalik kepada do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Lepas tu dia do, re, mi, fa, sol, la, ti lagi. Jadi setiap 7 nokta muzik ini dia akan berulang lagi, pattern dia. Jadi dia namakan hukum ini sebagai hukum oktav, iaitu menggunakan perkataan oktav bagi muzik. Jadi Newland dia memperkenalkan hukum oktav kimia yang mirip kepada do, re, mi, fa, sol, la, ti dalam muzik, dan dia adalah ahli kimia pertama yang menunjukkan kehadiran satu corak berkala bagi sifat-sifat unsur, iaitu ulangan sifat kimia yang serupa pada unsur ke-8. Iaitu sifat kimia dia akan berulang setiap 7 unsur. Selepas John Newlands, Lothar Meyer dia melukis sebuah graf isi padu atom melawan jisim atom bagi semua unsur-unsur yang diketahui pada masa itu dan dinamakan sebagai lengkung Meyer. Dan dia dapati bahawa juga terdapat satu perubahan sifat yang berkala. Okay? Contohnya dia mula-mula dia sampai ke satu puncak yang paling tinggi, dia akan turun, lepas naik semula, turun, naik semula, turun, naik semula. Okay? Dan juga unsur-unsur yang berada di kedudukan tertentu mempunyai sifat kimia yang sama. Contohnya, natrium. Okay. Ini dia berada di puncak kan. Jadi, sifat kimia dia sama dengan kalium. Dan sifat kimia kalium sama dengan sifat kimia rubidium. Begitu juga dengan magnesium. Selepas natrium ni magnesium. Magnesium ini juga mempunyai sifat kimia sama dengan kalsium. Okay. Jadi, graf ini juga menunjukkan perubahan sifat kimia yang berkala. Okay. Ini adalah satu lagi cubaan. Okay. Walaupun cubaan-cubaan ini tak berjaya, tapi dia sudah menyumbangkan idea kepada ahli-ahli kimia untuk pengelasan unsur-unsur kimia itu mengikut satu corak yang tertentu.